Hai, anda bersama saya Kifli Bujang dalam rancangan FYI ke udara sekali lagi untuk paparan minggu ini. Untuk minggu ini kita akan bercakap tentang isu halal. Kenapa kita pilih topik itu? Kerana selalu kita terbaca di dada akhbar yang mengatakan restoran ni halal, restoran tu tak halal, ada syarikat yang menggunakan logo halal palsu dan sebagainya. Jadi sampai bila masalah ini akan dapat diselesaikan? Selagi akta halal tidak dikuatkuasakan, macam itulah agaknya. Okey, jadi kita akan sentuh lebih lanjut lagi tentang hal ini dalam paparan yang disediakan oleh wartawan kami. Sama-sama kita saksikan isu FYI minggu ini. Tidak tahu atau sengaja tidak mahu ambil tahu menyebabkan ramai pengguna terus-terusan terpedaya dan tertipu. Itulah senario yang seringkali berlaku tatkala pengguna membeli produk mahupun mengunjungi premis makanan. Isu halal sama ada pada istilah atau melalui paparan logo dan sijil yang belum terbukti kesahihannya sudah semakin parah, sehingga ada pengguna bagaikan lali dengan fenomena ini dan lebih buruk, tiada langsung perasaan was-was terbit dalam diri. Proses halal mengikut standard kita Malaysia yang dimasukkan oleh rakan ialah daripada konsep yang kita kenal sekarang farm to table. Maknanya dari tempat penyembelihan, dari tempat peternakan tu sampailah ke meja. Semua dia itu mestilah halal. Halalan Thaiban atau dalam erti kata lain halal baik dan selamat menjadi penanda aras juga standard bagi Islam dalam setiap sudut makanan, pemakanan juga barangan yang digunakan. Konsep halalan Thaiban ini juga bukan hanya terbatas kepada bersih dan suci daripada perkara-perkara yang haram, tetapi ia juga melibatkan cara pemprosesan juga penyimpanan sesuatu produk. Meskipun istilah halal itu sendiri tidak wajar dipandang remeh, tetapi hakikatnya itulah yang berlaku ketika ini. Persoalan terus timbul, mengapa masih ramai pengguna Islam sendiri tidak peka terhadap isu yang melibatkan agama? Atau mungkin pengusaha restoran dan pengeluar produk hanya pejam sebelah mata sehingga tiada lagi rasa tanggungjawab. Bukti menunjukkan bahawa pengusaha ini majoritinya orang yang bukan beragama Islam. Pemahaman mereka mungkin tidak seperti apa yang kita faham. Kita kena jelas bahawa mencari yang halal itu fardu ke atas pengguna. Kalau kita lihat pengguna bersatu padu, pihak peniaga memahami isu ini berasaskan kepada kehendak syarak, dan umat Islam sendiri terjun sebagai peniaga, pengusaha, dan itu adalah tanggungjawab bersama. Pengguna Islam acap kali menjadi mangsa kerakusan segelintir pengusaha yang dambakan keuntungan hingga tergamak menggunakan logo dan sijil halal sendiri yang diyakini palsu tanpa mendapat pengiktirafan daripada pihak berkuasa. Apa yang penting, perniagaan mereka laris. Kepentingan halal termasuk penelitian terhadap pemprosesan pengeluaran langsung tidak dititik beratkan, apatah lagi diambil peduli. Adakah kesukaran mendapatkan kelulusan sijil halal daripada pihak berwajib menyebabkan kepentingan dan keperluannya sering diabaikan? Tidaklah susah, tapi ada konsep Thaiban tu. Kalau restoran-restoran yang ambil mudah saja, yang kalau di belakang dia kotor walaupun hidangan sedap, bila kita pergi ke dapur tidak menepati itu tak dapat sijil tu. Dalam masa sebulan kita akan bagi sijil. Tapi yang lama masanya ialah untuk dia memberikan supporting dokumen. Di sini bukan kitanya salah. Prosesnya itu sebenarnya mudah kalau kita mempunyai segala-gala yang dikenaki. Sebab bagi orang, dia ingat halal ini sesuatu yang remeh. Bahawa halal adalah quality assurance. Orang yang mendapat halal ini sepatutnya dia lebih baik daripada sistem-sistem piawaian lain kerana ia merangkumi pelbagai aspek termasuk jati diri pengguna peniaga itu sendiri. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN mempunyai kuasa mandatori untuk meluluskan sijil halal kepada pengeluar juga pengusaha sesebuah perniagaan. Namun dengan kewujudan syarikat swasta yang bertindak mengeluarkan sijil halal tidak sah menyebabkan masalah ketidakseragaman logo halal menjadi perdebatan hangat pada tahun 2010. Bukan soal kekeliruan. Soalnya kita
pandang mudah. Kita kena faham bahawa kalau tidak ada berada masa akan tumpul besar rendah. Kita dapati bahawa prosesnya sangat mudah, tidak ada penyaringan, tidak ada penguasaan daripada pihak mereka. Maka ini akan menyebabkan kekeliruan dari wujud. Saya mohon supaya kerajaan mengambil tindakan yang sangat tegas supaya tidak akan wujud lagi syarikat-syarikat baru yang mengelirukan peniaga, yang mengelirukan manufacturer. Tindakan mereka itu pada pendapat saya merupakan satu pengkhianatan kepada hasrat kerajaan pengguna, malah dia mengkhianati peniaga itu sendiri. Operasi pemantauan sememangnya menjadi tanggungjawab pihak berkuasa dalam meninjau sekaligus mengenal pasti setiap syarikat perkilangan, pengusaha restoran, juga pengeluar produk makanan dan kecantikan mematuhi standard yang ditetapkan. Amalan penghilangan baik GMP dan amalan kebersihan baik GHP menjadi entiti utama dalam setiap serbuan yang dilakukan. Apatah lagi, tahun lalu sahaja, 6 buah syarikat swasta diarahkan untuk tidak lagi mengeluarkan sijil dan logo halal kepada peniaga serta pemilik premis perniagaan. Kalau dia menggunakan sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, tapi sebenarnya bukan JAKIM yang keluarkan. Itu memang mudah kita tangani di bawah Akta Perdagangan 1930 dengan mengambil tindakan sewajarnya. KPDN KK sekarang ni memang bercadang untuk menggubal satu undang-undang yang baru yang boleh mengawal penggunaan halal. Kita berharap di bawah undang-undang ni kalau diluluskan nanti, siapa-siapa yang nak menggunakan halal ni perlu mendapat kebenaran daripada JAKIM. Undang-undang ni juga mengiktiraf cuma satu badan saja untuk mengeluarkan sijil halal, iaitu JAKIM. Sehingga kini, akta halal masih belum diperhalusi, diteliti, apatah lagi dikuatkuasakan. Keberkesanan penguatkuasaan pasti gagal dicapai jika tiada akta halal. Realitinya, JAKIM tidak ada kuasa undang-undang bagi membolehkan hukuman dijatuhkan terhadap penggiat industri yang tidak mematuhi standard yang ditetapkan. Kesan akibat ketiadaan akta khusus ini menjurus kepada lambakan premis makanan, terutama sekali restoran, kafe dan kopitiam memaparkan sijil dan logo halal palsu tanpa rasa bersalah. Tegelan mereka jugalah kerana mereka anggap ini merupakan isu yang remeh, tak perlu dipandang berat oleh mana-mana pihak. Itu tak betul sebenarnya. Kita berniaga ni, yang penting adalah kita harus memberi keyakinan kepada pengguna, kenyataan yang sebenar kepada pengguna. Bukan mereka semata-mata nak menggunakan sijil halal ataupun logo halal ni semata-mata sebagai gimmick saja. Ini yang merosakkan peniaga ni. Mereka nak menggunakan sesuatu logo, lambang dan sebagainya semata-mata untuk gimmick, untuk menarik pelanggan saja. Menggantung bingkai ayat-ayat suci Al-Quran dan wanita bertudung sebagai pelayan restoran adalah teknik dan taktik yang semakin popular sebagai simbol menarik perhatian dan keyakinan pengguna Islam. Tindakan ini dilihat begitu keterlaluan semata-mata atas dasar keuntungan. Seeing is believing. Tetapi sekarang ni seeing is deceiving. Apa yang kita lihat tu boleh deceive kita, oleh mengelirukan kita kerana representasi dia tadi tu memang dibuat dengan niat untuk mengelirukan kita. Pihak kementerian boleh mengambil tindakan. Kita memang telah membuat pemeriksaan dan pemantauan ke atas premis-premis perniagaan yang menggunakan sijil halal ataupun logo yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan. Ada juga yang kita kesan logo premis-premis perniagaan yang menggunakan sijil halal tersebut didapati tidak halal mengikut sebenar. Kita telah mengarahkan mereka supaya tidak lagi mempamerkan sijil halal mereka biarpun ia dikeluarkan oleh pihak swasta. Difahamkan JAKIM masih dalam perancangan menggubal akta halal bagi membolehkan jabatan itu melaksanakan sendiri peraturan berhubung penguatkuasaan sijil dan pengeluaran logo halal. Harapan agar penggubalan dan penguatkuasaan akta halal bakal mengubah persepsi dangkal masyarakat yang seringkali melihat isu ini sebagai isu yang remeh. Kita tak mesti dengan cara penguatkuasaan saja, dengan cara pemantauan saja, tapi juga dengan cara pendidikan lah. Dan kita menjalankan kempen-kempen satu halal satu Malaysia di tiap negeri. Kita bagi penerangan pada orang ramai untuk mereka menjedari tentang keperluan halal ini. Sekarang ni masyarakat pedagang ni, industri makin sedar dengan ada sijil halal ni sebenarnya dapat menarik lebih ramai pengguna. Dan pengguna sekarang dah semakin cedik hasil daripada kempen kita, dakwah kita. Dan sebenarnya kesalahan ini bukan di Malaysia saja. Seluruh dunia pun dah kenal JAKIM. Sebab kita tidak mengambil mudah lah untuk mengeluarkan sijil ini.